Sudah pasti ramai di kalangan penonton video ini ada atau pernah memelihara ikan tempatan, sama ada sebagai hobi atau untuk tujuan tertentu. Dan sudah pasti ada yang berpengalaman memelihara ikan yang agak sukar dipelihara di dalam tank, kerana ikan tersebut tidak lasak dan mudah mati. Dengan erti kata lain, ia adalah ikan yang agak sensitif. Ada banyak faktor yang menyebabkan ikan tersebut menjadi sensitif. Salah satunya ialah parameter air yang tidak bersesuaian. Tapi betul ke semua ikan tempatan sensitif dan mudah mati jika dipelihara? Sebenarnya tidak. Ada banyak spesies ikan tempatan yang sangat mudah dijaga, malahan ada yang tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak pun, dan tidak memerlukan persediaan yang rumit untuk dipelihara. Oleh itu, video kali ini telah memilih 10 spesies ikan air tawar tempatan yang paling lasak. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Peringatan, lasak yang dimaksudkan tidak bermakna anda tidak perlu menjaga ikan dengan baik. Anda masih perlu memantau parameter air dan kesihatan ikan peliharaan anda, dan video ini hanyalah sebagai rujukan asas. Puntigrus partypentazona, ia dikenali sebagai ikan pelampung jaring. Ini adalah salah satu spesies ikan tiger barb asli tempatan. Ia bukan spesies yang sama dengan spesies ikan tiger barb yang dijual di kedai ikan hiasan. Ikan pelampung jaring terbukti agak lasak di atas faktor tahap ketahanannya di dalam air tank yang agak keruh dan kotor sedikit. Jika ikutkan catitan oleh sesetengah pihak, kesesuaian suhu air untuk ikan pelampung jaring ialah di antara 20 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Namun, sebenarnya ia juga boleh bertahan dengan suhu setinggi 28 darjah Celsius. Dari segi pemakanan pula, oleh kerana ia bersifat omnivor, maka ikan pelampung jaring tidak terlalu memilih jenis makanan dan mudah untuk mengajarnya memakan pellet. Channa striata, ia dikenali sebagai ikan haruan. Ikan haruan adalah spesies channa atau snakehead yang boleh ditemui di pelbagai jenis habitat, walaupun di habitat yang agak kotor sedikit, kerana tahap ketahanannya yang lebih tinggi berbanding adik-beradiknya yang lain. Ia terbukti apabila ikan haruan mampu bertahan di dalam air yang berklorin. Malahan, ia turut ada ditemui sehingga ke kawasan yang berair payau, seperti di Paya Bakau atau hampir ke kawasan muara sungai. Dari segi pemakanan pula, memandangkan ikan haruan adalah ikan pemangsa, jadi sudah tentu ia lebih cenderung untuk memakan makanan hidup seperti cacing, serangga, anak ikan, atau katak. Sebenarnya ikan haruan boleh diberikan makanan jenis pellet, tapi sangat susah untuk diajar dan akan mengambil masa yang lama untuk ia membiasakan diri. Lagi satu yang harus diingatkan, korang perlu menutup tank korang, kerana ikan haruan adalah antara juara lompat tinggi. Pristolepis sp, ini bukan ikan kepar tauk, ia dikenali sebagai ikan patung, dan sebenarnya ada dua spesies ikan patung di Malaysia, iaitu Pristolepis gruti dan Pristolepis fasciata. Ikan patung boleh bertahan di dalam air yang agak kotor sedikit, dan ia juga mampu bertahan di dalam air yang berklorin. Walaupun di habitat asalnya ikan patung gemar memakan serangga, tapi di dalam tank ia boleh diajar untuk memakan pellet. Trichopsis vittata, ini bukan ikan pelaga tauk, kerana ia bukan dari genus Betta. Spesies ini dikenali sebagai ikan sepilai. Ikan sepilai terbukti lasak kerana ia boleh beradaptasi di pelbagai jenis habitat dan turut ada ditemui di habitat yang agak kotor sedikit. Malahan, kadangkala ia boleh bertahan di dalam air yang berklorin. Dari segi pemakanan juga ikan sepilai tidak cerewet, walaupun ia cenderung untuk memakan serangga di habitat asal, tapi dengan mudah ia akan menerima pellet jika dipelihara. Perlu diingatkan, korang perlu tutup tank, kerana ikan sepilai cenderung untuk melompat keluar jika ia merasa stres. Barbodes sillifer, ia dikenali sebagai ikan tebal sisik. Ini boleh dikatakan adalah jenis ikan cyprinid tempatan yang paling lasak. Walaupun habitat asal ikan tebal sisik kebiasaannya adalah tempat yang bersih, tapi ia sangat mudah beradaptasi dan mampu bertahan dengan perubahan parameter air yang berbeza-beza.
Kadangkala ikan tebal sisik mudah diserang penyakit tertentu seperti white spot atau parasit, tapi agak sukar untuk ia mati kecuali dibiarkan terlalu lama tanpa dirawat. Malahan kadangkala ia mampu bertahan lama di dalam air yang kotor walaupun sedang diserang penyakit tertentu. Dari segi pemakanan juga ikan tebal sisik tidak cerewet. Ia boleh diberikan apa saja jenis makanan dan ia juga cepat belajar untuk memakan pellet. Trichopodos trichopterus, ia dikenali sebagai sepat ronggeng. Ikan sepat ronggeng juga boleh ditemui di pelbagai jenis habitat, malahan turut ada ditemui di sungai-sungai yang besar. Walaupun ikan sepat ronggeng kadangkala mudah diserang penyakit, tapi ia mampu bertahan lama di dalam air yang agak kotor sedikit. Ia juga kadangkala mampu bertahan di dalam air yang berklorin. Dari segi pemakanan, ikan sepat ronggeng boleh diajar untuk makan pellet, tapi perlu berikan juga jenis pellet yang sesuai dengan dietnya untuk pastikan zatnya cukup. Jika tidak cukup zat, walaupun ia akan makan seperti biasa, tapi badannya akan semakin kurus dan cenderung untuk sakit akibat kekurangan zat. Clarias batrachus, ia dikenali sebagai ikan keli kayu. Ini adalah spesies ikan keli tempatan yang paling lasak. Ia boleh ditemui di pelbagai jenis habitat, sehinggalah ke kawasan yang agak kotor. Ikan keli kayu juga agak sukar untuk terkena penyakit dan tetap aktif walaupun di dalam air yang kotor. Selain itu, ikan keli kayu juga mampu bertahan di dalam air yang berklorin. Ikan keli kayu juga mampu bertahan di daratan yang kering dalam tempoh tertentu. Dari segi pemakanan, ikan keli kayu tidak cerewet dan cepat belajar untuk memakan pellet. Cuma ikan keli kayu agak cepat mengotorkan air kerana ia menghasilkan najis yang agak banyak berbanding ikan lain. Aplokelus armatus, ia dikenali sebagai ikan kepala timah. Ikan kepala timah boleh ditemui di pelbagai habitat, malahan boleh ditemui sehingga ke kawasan berair payau. Ikan kepala timah boleh dikatakan sangat lasak. Ia mampu hidup di dalam air yang agak kotor dan tercemar sedikit, malahan ia juga sangat sukar untuk terkena sebarang penyakit. Walaupun ikan kepala timah adalah ikan pemangsa dan cenderung untuk makan serangga atau anak ikan, tapi ia boleh diajar untuk makan pellet. Harus diingatkan, walaupun ikan kepala timah nampak seperti bukan ikan yang akan melompat keluar dari tank, tapi sebenarnya ia ada kecenderungan untuk melompat atas faktor tertentu, walaupun ianya jarang berlaku. Oleh itu, rajin-rajinlah pantau kelakuannya jika tank korang tidak ditutup. Mistus castaneus, ia dikenali sebagai ikan keting. Adik-beradik kepada ikan nyet-nyet dan lundu ini adalah antara spesies ikan tempatan yang sangat lasak. Ia mampu bertahan dalam air yang berkualiti rendah dan agak kotor. Malahan, ikan keting juga agak kuat kerana ia mampu hidup dalam keadaan tercedera. Dari segi pemakanan, sebenarnya ikan keting adalah pemangsa dan kebiasaannya akan memakan udang atau anak ikan di habitat asalnya, tapi di dalam tank ia boleh diajar untuk makan pellet, cuma perlu berikan sinking pellet atau pellet tenggelam. Anabas castodineus, ia dikenali sebagai ikan puyuh. Boleh dikatakan, ikan puyuh adalah spesies ikan tempatan yang paling lasak dan kuat di antara kesemua ikan air tawar tempatan, kerana ia boleh hidup dalam pelbagai keadaan air, kecuali jika air itu terlalu bertoksik. Ikan puyuh juga mampu bertahan dan hidup dalam keadaan ia tercedera. Walaupun kadangkala ikan puyuh boleh diserang penyakit tertentu, tapi ia suka untuk mati dalam tempoh yang singkat. Selain itu, ikan puyuh juga memiliki kemampuan untuk bertahan lama di daratan yang kering selagi insangnya masih basah. Kadangkala ia boleh bertahan sehingga 12 jam. Dari segi pemakanan pula, ikan puyuh sangat fleksibel dan boleh memakan pelbagai benda, cuma tolak kayu dan batu saja. Tapi sebenarnya, korang perlu berikan makanan yang bersesuaian dengan dietnya, kerana pemakanan yang tidak serasi dengan dietnya adalah antara punca yang boleh menyebabkan imunisasinya lemah dan boleh diserang penyakit. Itulah 10 spesies ikan air tawar tempatan yang paling lasak. Seperti yang diingatkan tadi, walaupun kebanyakan spesies di dalam video ini sangat kuat dan lasak, tidak bererti korang boleh biarkan saja ikan itu tanpa penjagaan yang baik.
Penjagaan yang teliti tetap diperlukan, cuma ia tidak sukar untuk dijaga. Sebenarnya, tidak kira apa saja spesies ikan pun, jika kita tahu apa yang diperlukan oleh ikan tersebut, boleh saja kita peliharanya dan pastikan ia kekal sihat. Perbezaannya cuma dari segi penyediaan dan cara penjagaan. Ada spesies tertentu yang memerlukan penyediaan yang lebih kompleks dan perlu dijaga dengan lebih teliti. Namun tidak dinafikan, ada spesies ikan air tawar di bumi ini yang memang tidak mungkin dapat dipelihara di dalam tank kerana ia adalah spesies yang terlalu sensitif dan hanya boleh bertahan di habitat asalnya. Semoga apa yang dikongsikan dalam video ini bermanfaat kepada korang. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.